Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Puni bin Sirat, pensyarah subjek pengajian Malaysia. Saya Fatin Syahirah dan juga dua orang ahli kumpulan saya iaitu Nadiha Samad dan Rosfariza Nur Najwa akan membentangkan hasil tugasan kami bertajuk Pakaian Tradisional Etnik di Malaysia iaitu Etnik Melanau. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Melayu merupakan kaum terbesar dengan membentuk 54% daripada penduduk Malaysia. Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Malaysia terdiri daripada dua wilayah geografi yang berbeza, Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Malaysia dibentuk apabila Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Borneo Utara iaitu wilayah Sabah pada hari ini, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963. Dan perbezaan budaya antara Semenanjung dan Malaysia Timur kekal semasa pembentukan Malaysia. Kuasa eksekutif terletak pada Parti Perikatan. Gabungan tiga parti politik berasaskan kaum iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO, Persatuan Cina Malaysia MCA dan Kongres India Malaysia MIC. UMNO telah menguasai gabungan itu sejak penubuhannya. Walaupun Islam adalah agama rasmi negara, Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan beragama. Negara Malaysia amat masyhur sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang mempunyai sebuah masyarakat yang berbilang samada dari sudut agama dan etnik. Perpecahan dan salah faham amat mudah terjadi jika isu perpaduan tidak dititik beratkan. Penerapan dasar keislaman telah lama diamalkan bagi menjamin perpaduan dan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa mengira agama. Sarawak Bumi Kenyalang merupakan negeri yang terbesar di Malaysia. Bumi Kenyalang sememangnya kaya dengan pelbagai hasil bumi, kehijauan dan masyarakat penduduknya yang pelbagai suku dan etnik. Setiap suku mempunyai keistimewaan dan warisan budaya masing-masing yang unik. Bumi Kenyalang yang terkenal dengan kepelbagaian etnik tidak pernah timbul isu perkauman dalam kalangan pelbagai etnik di Sarawak. Model perpaduan dan keharmonian kaum di Bumi Kenyalang ini harus diketengahkan agar ia dapat membantu Malaysia keluar daripada kebejatan api perkauman yang jelas tidak memberi apa-apa kebaikan kepada negara. Perpaduan serta keharmonian antara kaum merupakan tunjang kepada kestabilan politik yang menjerus kepada kemampanan ekonomi di sebuah negara. Keharmonian antara kaum di Sarawak terselah apabila masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang boleh duduk semeja, minum di kedai kopi sama ada kedai kopi kaum Cina, Melayu atau Iban dan sebagainya. Contohnya, di premis kedai kopi milik kaum Cina ada orang Melayu yang menjual makanan di situ. Ini menunjukkan penduduk di Bumi Kenyalang ini mengutamakan perpaduan serta keharmonian antara kaum. Di Malaysia, Sarawak merupakan antara negeri yang paling banyak mempunyai penduduk daripada pelbagai bilangan etnik, iaitu seramai 2.07 juta. Sarawak mempunyai 30 etnik dan kesemua kumpulan etnik mempunyai bahasa, kebudayaan dan cara hidup yang tersendiri. Bagi sebahagian besar penduduk negeri Sarawak, Melanau adalah satu bangsa yang sama seperti bangsa Iban, Melayu, Cina dan sebagainya. Ramai yang tidak mengetahui asal-usul dan makna perkataan Melanau. Pada abad yang lalu, semasa daerah Bintulu masih dalam jagaan Kerajaan Kesultanan Brunei, Baginda Sultan kerap datang ke Bintulu untuk melihat keadaan daerah tersebut serta memungut hasil daripada penduduknya.
Sedang berjalan ke Kuala Bintulu, perahu kerajaan Brunei bertembung perahu dengan perahu yang lain untuk ke destinasi yang sama. Perahu tersebut adalah perahu orang Memanau. Namun, dari hari ke hari perkataan Memanau ini dengan tidak disedari oleh sesiapa telah bertukar kepada menjadi Melanau. Bahasa Melanau tergolong di bawah induk bahasa Melayu, Polinesia atau Austronesia. Bahasa Austronesia ialah bahasa yang tersebar daripada keluarga bahasa Austris dalam kebudayaan Dongson di selatan negeri China dalam tahun 2500 sebelum Masihi. Umumnya masyarakat Melanau mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu dari segi kepercayaan, adat resam dan kebudayaan. Walau bagaimanapun, Melanau juga tetap mempunyai budaya dan adat resam mereka yang tersendiri. Orang Melanau tergolong dalam suku Dayak yang terdapat di Borneo, iaitu salah satu kaum utama di Sarawak. Dahulunya, kaum Melanau juga tinggal di dalam rumah panjang seperti kaum Iban. Namun, masyarakat Melanau kini telah mengubah cara kehidupan mereka untuk tinggal di rumah kampung yang mengikut corak orang Melayu. Suku etnik Melanau berkumpul di persisiran pantai seperti kawasan Lembah Utara, Sungai Rajang, Igan, Mukah, Dalat, Oya dan Bintulu. Kaum Melayu terbahagi mengikut bahagian di kawasan Sarawak. Contohnya, Melanau Mukah, Melanau Dalat, Melanau Oya, Melanau Igan, Melanau Matu, Melanau Belawai, Melanau Bai, Melanau Malingan dan Melanau Miri. Budaya dan adat resam Melanau. Masyarakat Melanau mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu baik dari segi kepercayaan, kebudayaan dan adat resam. Namun begitu, masyarakat Melanau tetap mempunyai budaya dan adat resam mereka yang tersendiri. Adat resam ini jelas terlihat dalam aspek kehidupan mereka seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Adat resam atau amalan ini diwarisi sejak zaman berzaman dan masih diteruskan hingga ke hari ini. Budaya dan adat perkahwinan orang Melanau mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama ialah merisik. Di kalangan masyarakat Melanau, perkahwinan antara pasangan daripada status sosial yang sama dikenali dengan samagara. Perkahwinan antara pasangan yang berlainan status sosialnya dikenali sebagai sida adat. Wakil pihak lelaki mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk mengetahui lebih lanjut dan memastikan status sosial keluarga perempuan dan untuk menentukan sama ada gadis itu sudah berpunya atau belum. Sekiranya gadis itu belum berpunya, ditanyakan sama ada gadis itu boleh dipinang ataupun tidak, serta mas kahwinnya. Manakala bentuk keduanya ialah meminang. Pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak keluarga, lelaki dan perempuan, maka diadakanlah adat tanda tunang. Wakil keluarga lelaki, iaitu beberapa orang lelaki dan perempuan yang telah berumur, akan menyerahkan barang hantaran peminangan iaitu sebentuk cincin emas, sebilah senjata, segantang padi, sebiji kelapa dan satu pikul barang tempaga. Dengan penyerahan barang tersebut oleh wakil keluarga lelaki dan diterima oleh wakil keluarga perempuan, maka rasmilah pertunangan itu. Kedua-dua pihak hendaklah mematuhi segala syarat yang telah dipersetujui bersama. Jika persetujuan dilanggar, pertunangan boleh diputuskan. Sekiranya pihak perempuan yang memutuskannya, barang tanda tunang hendaklah dikembalikan kepada pihak lelaki. Tetapi, jika pihak lelaki yang memutuskannya, tanda tunang itu menjadi milik pihak perempuan. Majlis perkahwinan orang Melanau diadakan secara besar-besaran kecuali perkahwinan jenis beramas. Perkahwinan jenis beramas ini ialah perkahwinan kerana ditangkap basah. Persiapan untuk majlis ini berlangsung beberapa hari lebih awal.
Bakal pengantin lelaki dikehendaki menyerahkan hadiah mas kahwin iaitu penyekap dan berian dan hadiah lain seperti adat menuga, adat mebin dan pakan sehari sebelum majlis itu diadakan. Penyerahan ini disusul dengan acara pernikahan. Pernikahan boleh juga diadakan pada pagi keesokannya iaitu pada hari diadakan majlis perkahwinan. Kenduri perkahwinan diadakan di rumah kedua-dua belah pihak pengantin lelaki dan pengantin perempuan yang dihadiri oleh sanak saudara, jiran dan sahabat handai. Kemuncak acara majlis ialah persandingan yang biasanya diadakan pada tengah hari. Selesai bersanding di rumah pengantin lelaki, diadakan pula persandingan di rumah pengantin perempuan untuk menjalani adat bertudui, iaitu penyerahan pelbagai barang antaranya termasuklah sebentuk cincin emas dan seutas gelang perak oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Semasa menjalani adat ini, kedua-dua pengantin dikenakan pelbagai pantang larang. Misalnya, tidak boleh mandi di sungai dan tidak boleh tidur pada waktu siang. Pada sebelah malam, di rumah pengantin perempuan diadakan pula upacara makan nasi temuan. Setelah menjadi pasangan suami isteri, suami tidak boleh meletak bumbung rumah dengan parang kerana cara ini boleh menyebabkan hubungan renggang antara suami dan isteri. Seterusnya, suami tidak boleh memerah kelapa yang sudah diparut kerana boleh menyebabkan perut isteri sakit atau memulas. Budaya dan adat kelahiran seterusnya ialah semasa mengandung. Ibu yang mengandung terikat daripada mengamalkan pantang larang. Kebanyakan larangan yang dikenakan banyak bergantung kepada faktor pemakanan seperti tidak boleh memakan buah-buahan yang berbau kuat seperti durian kerana badan akan menjadi busuk. Wanita hamil tersebut juga tidak boleh makan pucuk-pucuk paku kerana susu badan akan menjadi masam. Selain itu, haiwan buruan yang dibunuh dalam hutan tidak boleh diberikan kepada wanita hamil kerana diyakini anak dalam kandungan akan melecur seluruh badan. Si suami juga dikehendaki menjauhi beberapa perkara, iaitu si suami tidak boleh memotong kayu yang bertindan atau memakan ikan pari kerana dikuatiri bibir anak akan menjadi sumbing. Seterusnya, si suami juga tidak boleh mengecat kerana dikuatiri anak dalam kandungan akan diiringi minyak. Sekiranya terdapat sebarang kematian, si suami tidak boleh melihat kerana anak di dalam kandungan akan mendapat penyakit. Suami juga tidak boleh memotong akar temalit kerana anak akan meninggal dunia tanpa sebab. Semasa mengandung juga, wanita tersebut tidak boleh ditakut-takutkan kerana dikuatiri akan menyebabkan anak dalam kandungan cacat ataupun gugur. Adat kematian kaum Melanau pula, apabila berlaku kematian seseorang, mayat tersebut akan dimandikan terlebih dahulu dan ini akan dilakukan oleh beri batai atau ahli keluarga terdekat. Seterusnya, mayat tersebut akan dipakai dengan pakaian yang cantik berserta dengan hiasan seperti barangan kemas. Bagi mayat wanita, kain yang diterima semasa perkahwinan iaitu kain sebunung akan diletakkan bersama dengan mayat tersebut. Jari mayat akan diikat kepada badan dengan kain manakala kepalanya ditudung dengan kain yang diikat di bawah dagu. Mayat akan diletakkan di atas pakat yang diperbuat dari papan dan bahan rumbia. Tempat ini pula akan dilapis dengan tikar bemban dan dilapis bahagian atas dengan kain selimut. Mayat juga akan dialas dengan beberapa helai sarung dan baju kepunyaannya. Seterusnya, kain lugi akan diletakkan di atas mayat tersebut. Sehelai kelambu akan dipasang sebagai melindungi mayat. Mereka juga akan mengikut beberapa pantang larang selepas ahli keluarga mereka meninggal dunia. Pertama ialah selama 7 hari mereka dilarang keluar rumah dan melawat orang lain. Peligin adalah saudara mara yang datang menziarahi mereka juga perlu tidur di rumah tersebut selama 3 hari berturut-turut. Peligin akan berjaga sehingga pagi sambil berbual-bual dan bermain tatau atau teka-teki di rumah tersebut. Mengikut kepercayaan, masyarakat Melanau dahulu kala akan mengadakan upacara pesta iaitu nyanyian yang berkaitan jantina si mati. Upacara tersebut adalah untuk memberi hantaran kepada roh si mati. Rombongan akan menuju ke kubur dengan membawa kuih-muih untuk diberi kepada si mati.
Setiap ahli rombongan perlu mandi dan jamuan makan akan diadakan. Pakaian tradisional Melanau lelaki. Pakaian lelaki Melanau daripada satin berwarna gelap dipadankan dengan kain songket bunga tabur dan pakaian kepala sengkulon dari Jawa. Lelaki menggayakan baju potongan moden bersamping broket oren keemasan, pinggang berikat selendang sifon dan berkopiah Jawa. Pakaian tradisional Melanau bagi perempuan pula. Wanita Melanau menggayakan baju baldu hitam dengan sarung songket brunet tenunan Sarawak, bertali pinggang pending besar, diserikan dengan dokoh dan perhiasan kepala kepih sanggol. Wanita Melanau juga menggayakan baju baban asal pakaian pengantin Melanau. Baju kurung pendek warna hitam dipadankan dengan kain songket. Di dada memakai 2 helai selendang merah dan perhiasan diri, kepih dada dan kepih sanggol. Pakaian tradisi masyarakat Melanau dengan ragam hias untuk mempamerkan kemahiran kraf tangan yang dihasilkan. Ragam hias pada pakaian membentuk motif-motif etnik samada dari tenunan, jahitan manik dan labuci. Pakaian tradisional Melanau juga mempunyai persamaan dengan masyarakat Melayu tetapi mempunyai keunikan tersendiri apabila dipakai oleh lelaki dan wanita masyarakat Melanau. Tarian tradisional Melanau iaitu tarian alu-alu merupakan salah satu daripada tarian yang sudah diwarisi sejak dahulu lagi. Ianya sekarang merupakan salah satu tarian yang sering dipersembahkan apabila ada keramaian di Sarawak. Malah, tarian ini juga cukup sinonim dipersembahkan di luar negara dan sering mendapat perhatian orang luar yang gemar dengan tarian tradisi seperti ini. Sebenarnya, tarian alu-alu adalah salah satu daripada tarian yang mempunyai kaitan dengan hari perkabungan bagi masyarakat Melanau dahulu kala. Kebiasaannya, tarian ini akan dipersembahkan di waktu malam iaitu bermula dari malam pertama sehingga malam keempat hari perkabungan. Tujuannya untuk menghiburkan hati keluarga dan rakan si mati agar tidak terlalu bersedih. Menariknya, gerak tarian alu-alu ini tidak mempunyai gerakan yang spesifik, sebaliknya gerak tarinya pula sebenarnya berlandaskan aksi-aksi harian. Contohnya, proses membuat sagu juga boleh dijadikan satu gerak tari di dalam tarian alu-alu ini. Dan menurut tradisi Melanau, gerak tarinya juga boleh diperolehi menerusi mimpi, pekerjaan seharian, perubatan, permainan rakyat dan banyak lagi. Agama dan kepercayaan kaum Melanau. Agama. Masyarakat Melanau merupakan suku yang beragama Islam dan Kristian. Selain daripada Islam dan Kristian, ada juga yang mempercayai makhluk gaib. Makhluk gaib juga dipanggil sebagai ipok. Ini merupakan rentetan cerita lisan ini sendiri yang dikatakan satu kepercayaan berasaskan adat masyarakat. Kepercayaan. Melanau merupakan satu kaum yang amat menitik beratkan tentang adat istiadat dan kepercayaan. Kepercayaan kaum Melanau adalah perubatan tradisional dan perayaan kaul. Perubatan tradisional. Kepercayaan umum di kalangan masyarakat Melanau ialah penyakit gaib jika sesuatu ubat tidak dapat menyembuh penyakit. Bomoh yang handal yang dipanggil sebagai Bayo, ia menyambung kuasa gaib dalam usaha untuk menyembuhkan penyakit. Menurut kebiasaan, mengubati penyakit dengan menggunakan Bayo hanya dilakukan jika langkah-langkah lain sudah gagal. Apabila semua langkah sudah gagal, upacara bebayuh akan diadakan. Jika usaha ini juga gagal, sebagai langkah terakhir, upacara pengubatan yang paling tinggi iaitu payun dilakukan. Jika tidak sembuh juga, harapan untuk sembuh dianggap tipis.
dalam proses mengendalikannya kerana kebolehan mereka menghubungi dan menggunakan kuasa gaib tu dan sebagainya. Setiap ebayuh mengenal pasti asal-usul penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Perayaan Kaul. Kepercayaan masyarakat etnik Melanau terhadap kuasa gaib yang perlu dipuja dalam pesta-pesta keramaian termasuklah perayaan Kaul. Perayaan ini merupakan suatu acara tahunan yang diraikan oleh komuniti Melanau. Perayaan Kaul merupakan adat yang paling lama. Perayaan ini amat penting pada masa dahulu kerana perayaan ini merupakan penyembahan terhadap makhluk halus iaitu Ipok Kala. Perayaan Kaul ini diadakan di sebelah kanan muara sungai kerana tempat itu dianggap penting disebabkan pertemuan di antara sungai, darat dan laut iaitu tempat semula jadi yang penting dalam kegiatan ekonomi kaum ini. Ipok Kala ialah kuasa gaib yang amat kuat. Pada masa kini, pesta Kaul hanya untuk menjaga warisan yang masih hidup. Makanan umum Melanau. Kaum Melanau di Sarawak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran dan bentuk muka buminya yang membekalkan pelbagai sumber pencarian makanan. Antara makanan umum Melanau ialah beras huma, nasi daripada padi huma, ayam panso, ayam dimasak dengan serai dalam batang buluh, sagu, dibuat tepung untuk asas hidangan lain, tabaloi atau tebalai, biskut daripada sagu dan kelapa parut, linut dan umai, iaitu ikan merah dengan jus limau nipis, bawang merah dan cili. Lazim dimakan dengan sagu. Itu saja dari kami bertiga. Sekian, terima kasih.